Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi wa taba'a tariqahu wa hadiyahu ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dapat kita bertemu sekali lagi pada malam ni dalam siri yang ke-6, Talaqi Aqidah dan Pemikiran Islam. Dan pada kali ini kita membicarakan tentang topik atheism dan agnostik, di mana dalam kuliah yang lalu kita bicarakan tentang perkembangan agama daripada zaman gereja, zaman revolusi industri, zaman sains, zaman moden dan juga zaman postmoden. Dalam suatu penjelasan untuk memberi gambaran tentang kedudukan agama dalam nasib agamalah dalam sepanjang zaman, khususnya pada zaman kini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana kita dapat bertemu lagi pada malam ni membicarakan tentang topik agama. Tetapi topik yang kita bincangkan ini ialah topik dari sudut sebahagian kecil daripada manusia yang tidak percayakan kepada agama. Jadi mereka ini dikenali sebagai atheism, orang yang tidak percaya kepada Tuhan, kepada agama, dan agnostik, yakni orang yang ragu tentang Tuhan. Mereka ni nak kata percaya pada Tuhan pun tak berapa percaya, nak kata tak percaya pun tak berapa juga. Inilah yang menjadi perbincangan dalam kalangan ahli agama, dan mereka dikenali sebagai agnostik. Jadi tuan-tuan sedang penonton, rakan-rakan yang maya yang bersama-sama pada malam ni, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan kita dapat manfaat lagi daripada perbincangan kita secara maya ini, khususnya topik-topik yang berkaitan dengan pemikiran yang ialah dia agak berat sikit berbanding dengan topik yang praktikal, kan? Sebab dia memerlukan kepada berfikir, dan berfikir ni berat. Bila berat ni maklum je lah, itulah yang menjadi dilema. Tetapi dalam masa yang sama, walaupun dia berat dan kita tak berkeinginan untuk mendalaminya, namun itulah sebenarnya yang mendasari pemikiran manusia yang perlu untuk kita dapatkan kefahaman tentang perkara ini. InsyaAllah kita akan bincangkan pada kali ini tentang pembuktian kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala menerusi kaedah wahyu, menerusi kaedah Quran dan sains, dan kita juga akan meneliti perspektif sains dan inconsistent, yang insyaAllah kita akan cuba bincangkan. Dan termasuklah kita akan bincangkan tentang kedua aspek yang disebutkan tadi, iaitu ragu tentang Tuhan, agnostik, dan tidak mempercayai Tuhan, iaitu atheism. Tuan-tuan sedang penonton, rakan-rakan maya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa juga untuk share bahan ataupun maklumat yang kita dapat ini untuk kita manfaatkan sama-sama, kerana dia merupakan topik yang penting yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Okey, yang pertamanya kita mesti jelas bahawa perbincangan tentang Tuhan ini termasuk dalam perbincangan perkara ghaib. Tuhan, agama adalah perkara ghaib yang tak dapat dilihat oleh manusia. Siapa dapat lihat Tuhan di atas muka bumi ini? Tak ada siapa yang dapat melihat Tuhan.
Dan mungkin ada yang mendakwa dia menyembah Tuhan batu, Tuhan apa, kan. Oleh kerana topik perbincangan tentang Tuhan ini berkait dengan ghaib. Ada yang kata kita orang Islam, kita kata Tuhan itu ada, tetapi kita tak dapat nak melihatnya dengan mata kepala kita. Ada sekumpulan manusia yang memerlukan kepada bukti nak dilihat dengan mata kepala. Dia kata kalau benda tu ada, macam mana tak boleh tengok? Ini ada kumpulan yang begitu. Dalam masa yang sama, kita berjumpa dengan ramai, dengan banyak agama-agama yang lain yang membuat patung berhala, membuat Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka menyembah Tuhan berkenaan. Jadi ini topik perbincangan tentang perkara ini, termasuk dalam perkara ghaib yang tak dapat nak dilihat dengan mata kepala. Tetapi walaupun benda itu tidak dilihat, bagi kita perkara itu ada, walaupun tidak dilihat oleh mata kepala kita. InsyaAllah kita akan bincang lanjut nanti. Oleh itu, dia menimbulkan perbalahan dalam kalangan manusia lah. Sebab bila tak dapat dilihat, maka orang ni kata begini, ni kata begini, ni kata begini. Dan sebenarnya itulah nak menguji kekuatan keimanan kepada kita manusia, sama ada kita nak mempercayainya ataupun sebaliknya. Dalam membuktikan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, kita boleh menggunakan sama ada menerusi metod wahyu, dan juga dalam masa yang sama kita boleh menggunakan penggunaan logik akal untuk mengukuhkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana itu juga merupakan saranan daripada Allah. Yang pertama, kita ambil satu ayat yang Allah Taala sebut dalam surah Ali Imran, kalau tak silap saya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam kejadian langit dan bumi, dan peredaran siang dan malam itu merupakan ayat, merupakan tanda-tanda kepada orang yang berfikir. Jadi apa yang menarik untuk dibincangkan dalam ayat ini ialah perkataan ayat ini. Perkataan ayat ini, tuan-tuan, kalau kita lihat maksudnya, ia memberi erti tanda. Wa ayatul lahumul ardu wa ayatul lahumul lailu. Ayat ni tanda, bukti, kita kata fakta, data, lebih kuranglah maksudnya. Yang penting dia membuktikan sesuatu perkara. Jadi kalau kita sebut ayat Al-Quran, ayat-ayat ni tanda bukti kewujudan sesuatu. Dalam bahasa Melayu, ayat ni lain lah maksudnya, kan? Ayat dalam bahasa Melayu apa dia? Ayat yang bahasa Melayu membawa erti ayat, gabungan daripada beberapa perkataan, maka dia menjadi ayat. Itu dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa Arab, kan, ayat itu memberi erti bukti dan tanda kepada sesuatu. Dalam ayat Al-Quran yang ayat 190 ini, Allah Ta'ala menyebut, sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, peredaran siang dan malam merupakan tanda dan bukti kepada orang yang mempunyai akal. Kalau kita tengok kenapa Allah Ta'ala sebut kepada orang yang mempunyai akal, bermakna ada orang yang tidak berakal, lalu mereka ni tidak menghiraukan bukti-bukti yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak ada kisah tentang bukti berkenaan. Ini yang menjadi masalah kepada kita lah. Sebab itu dalam berbicara berkaitan dengan topik bukti ni, kita kena faham bahawa Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi ini semuanya sebagai bukti, tanda. Kenapa? Kerana tidak akan jadinya sesuatu melainkan dengan adanya pencipta. Ini keyakinan kita. Sebab sesuatu tu tak akan berlaku secara sendiri. Ini dipanggil dengan law of nature. Law of nature-nya ialah sesuatu itu tidak berlaku secara sendiri, kebetulan. Tidak, dia mesti ada orang yang mencipta. Ini dia punya rule of thumb dia punya kaedah dia.
Oleh sebab itu semua perkara ini ada penciptanya, dan pencipta itu adalah Allah Ta'ala. Kalau kita tengok dalam agama, dalam kefahaman yang disebut sebagai Darwinism ini meyakini bahawa alam jadi dengan sendiri. Idea ini dikembangkan oleh kumpulan orang Yahudi, kumpulan orang yang tak mengaku Tuhan ini, supaya mereka dapat mencari ataupun sebagai satu jawapan kepada mereka, kalau alam ni tak ada yang menjadikan, tak ada Tuhan, so menjadi macam mana? Maka timbullah idea alam ni jadi dengan sendiri. Bila alam ni jadi dengan sendiri, maka tak adalah Tuhan, kan? Secara tidak langsung mereka yang mewawarkan idea alam ini jadi dengan sendiri untuk membuktikan bahawa tak ada Tuhan, dan itu kita kata selari dengan atheism. Orang yang belajar, orang yang mengatakan bahawa berpegang kepada teori Darwinism ini, mereka ini menafikan kewujudan Tuhan, dan mereka adalah atheism. Sebab orang yang menganggap alam ini jadi dengan sendiri berjuta-juta tahun dahulu, kan kita tengok dalam dalam Geographic Channel contohnya, kan dia menyebutkan tentang bagaimana nature alam ini, yang kuat, binatang yang kuat akan makan binatang yang lemah. Berlakunya pertukaran alam inilah berlakulah berjuta-juta tahun dahulu. Timbullah istilah yang disebut sebagai zaman batu, Paleolitik, Mesolitik dan sebagainya. Zaman-zaman itu kita tak pasti zaman bila sebenarnya, kan, yang disebut juta-juta tahun dahulu. Jadi dalam Islam kita meyakini kewujudan makhluk-makhluk yang disebut sebagai dinosaur dan sebagainya, yang dijumpalah zaman artifak-artifak zaman-zaman dulu. Tetapi itu bukanlah zaman kita manusia. Manusia bermula daripada Adam alaihissalam, dan kewujudan perkara itu yang makhluk-makhluk yang dijumpai dalam artifak itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada, memang ada sebelum kewujudan Adam alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala mengumumkan untuk menciptakan, menjadikan Adam di atas muka bumi sebagai khalifah. Malaikat kata, kenapa lantik Adam, kenapa tak lantik kami? Kan? Sebab di atas muka bumi ini berlakunya pertumpahan darah. Jadi bila berlakunya pertumpahan darah, bererti, kan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, kami ni orang baik, kami berni, kan, tidak menumpahkan darah. Jadi maknanya, kan, telah ada kewujudan makhluk sebelum daripada Adam, dan malaikat dia mengatakan bahawa kami lebih baik. Tiba-tiba bila Allah Ta'ala kata buat pengumuman, malaikat terima. Yang tak terimanya siapa? Yang tak terimanya iblis, laknatullah, yang dia tidak menerima perintah sujud kepada Adam alaihissalam. Okey. Jadi dalam pembuktian secara wahyu ini, kita menerima banyak ayat Quran lah, bukan ini sahaja, tetapi banyak lagi ayat Quran yang meminta supaya kita perhati kejadian langit dan bumi, kejadian binatang-binatang. Ala afalam yanzuruna ilal ibi likaifa khuliqat, tengok macam mana unta dijadikan, wala sama'i kaifa rufi'at, dan tengok macam mana langit ini diangkat. Begitu jugalah dengan alam-alam yang lain yang saya taklah nak mendetailkan semua itu. Bererti itu adalah tanda kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tanda ini, kan, tidak semestinya kita tengok, kan. Bila kita dapat tahu tanda, itu bererti cukup bagi kita sebagai satu bukti. Sebagai contoh sebagai contoh, orang bila bunyi satu ketukan pintu, contoh orang ketuk bunyi, ada bunyi. Bila bunyi, maka bererti bunyi itu tanda mesti ada orang yang ketuk. Mesti ada orang yang ketuk. Dia tak berbunyi sendiri, sama ada
binatang ke yang mungkin ketuk, ataupun mungkin yang ketuk itu kalau tak manusia pun mungkinlah orang kata hantu jembalang ke apa ke yang, tapi mesti ada yang mengetuknya. Jin ke yang mengetuk, mesti ada yang mengetuk. Jadi akal kita secara logiknya akan mengambil suatu kesimpulan bahawa yang bunyi itu tanda kepada ada sesuatu. Takkanlah ada bunyi tanpa tak ada benda yang menyebabkan dia berbunyi. Takkanlah adanya alam ini tanpa adanya orang yang mencipta, kan? Kalau ada kita jumpa tapak kaki, saya ambil contoh mudah, tapak kaki yang basah di atas simen, di atas simen. Jadi bila tapak kaki yang basah di atas simen, maka secara automatik akal kita akan berfikir, oh mesti ada orang yang berjalan. Kalau tapak kaki tu tapak kaki kucing, ya mestilah kucing. Kalau tapak kaki orang, oranglah dia, kan? Sebab itu adalah tanda dan bukti kepada kewujudan sesuatu. Jadi inilah pentingnya tanda yang disebut dalam Al-Quran tadi, ayat tanda-tanda ini, kan? Sebab tu gabungan antara dua perkara ini, di antara wahyu, di antara logik akal dalam ciptaan, dalam keyakinan kepada Allah Ta'ala ni perlu digabungkan sekali supaya dia akan dapat suatu gabungan di antara wahyu dan juga logik akal manusia. Dalam wahyu disebutlah, dalam Quran disebut Allah Ta'ala qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan dalam Al-Quran juga terdapat ayat-ayat yang meminta supaya kita berfikir tentang kewujudan alam ini. Jadi pembuktian secara logik boleh dilihat, boleh kita dapat melalui pendengaran, kita dengar, kan? Penglihatan dan logik akal. Yang ni saya dah bahaskan dalam dalam siri yang kedua ke yang ketiga ke dalam siri kita ini, tentang metod untuk nak mengetahui kebenaran. Okey. Jadi realitinya banyak perkara yang kita tidak dapat lihat dan kita tidak lihat, tetapi kita memperakukan kewujudannya. Kita tak dapat lihat pun, yang tak dapat dilihat itu bukan bererti tak ada. Kita tak dapat tengok bukan bererti tak ada. Benda tu ada, barangkali kita tak jumpa, kan? Penemuan-penemuan baru pada masa kini, zaman dulu orang tak jumpa bukan bermakna benda tu tak ada, kan? Khasiat daun mengkudu ke daun apa ke, zaman dulu mungkin orang tak jumpa, zaman sekarang ni bila buat kajian ni jumpa. Bila jumpa itu bererti satu benda baru. Kita tak jumpa bukan bererti benda tu tak ada. Ini orang yang nak tengok semua benda yang ada ni, kita kata tak logik lah, kan? Untuk nak dilihat, kan? Jadi pembuktian menerusi wahyu ni banyaklah terdapat dalam Al-Quran. Saya taklah nak mendetailkan perkara berkenaan. Yang ini yang kita belajar dalam sains, dalam Al-Quran, yang dikaitkan dengan sains. Faham, nak cerita tentang bagaimana hubungan Al-Quran dan sains ini. Sains ini logik sebenarnya. Sains ini perkara yang logik menerusi bukti. Sains ini memerlukan kepada pembuktian. Al-Quran, dia bercakap Al-Quran itu sendiri sebenarnya sebagai bukti. Kita kena yakin bahawa Al-Quran sebenarnya sebagai orang Islam lah, kita meyakini bahawa Al-Quran itu merupakan satu bukti. Kenapa Al-Quran sebagai satu bukti? Kerana kewujudan Al-Quran itu merupakan satu mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana dia merupakan satu mukjizat, maka dia adalah satu bukti, kan? Macam mana dia mukjizat bukti? Sebab mana ada orang buat Quran, kan? Mana ada orang buat Quran? Oleh kerana tak ada orang buat Quran, maka secara tidak langsung Al-Quran itu sebagai satu bukti kepada kita manusia. Maknanya apa-apa yang disebut dalam Al-Quran itu ialah perkara yang betul, yang tidak disanggah lagi. Kenapa tak disanggah? Kerana kita meyakini bahawa apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu merupakan sesuatu yang hakikat, yang kita tidak dapat untuk nak mempertikaikannya. Jadi ini yang kita kena jelaslah. Oleh sebab itu, sebagai contoh kaitan antara Quran, sains ini ialah
faman yuridillahu an yahdiyahu, dalam surah Al-An'am, orang yang Allah Ta'ala ingin memberikan hidayah kepadanya, yashrah sadrahu lil Islam, Allah Ta'ala bukakan dadanya untuk Islam. Wa man yurid an yudillahu, orang yang Allah Ta'ala nak sesatkan dia, yaj'al sadrahu dayiqan harajan, yang Allah Ta'ala jadikan dadanya sempit dan susah, ka'annama yas'adu fi sama, seperti mana dia naik ke langit. Yas'adu fi sama, naik ke langit. Zaman Nabi belum ada teknologi sains, walaupun Nabi pernah naik ke langit, tapi tak ada teknologi sains yang dapat bawa manusia naik ke langit. Naik ke langit pun bukanlah ke langit, naik menepasi bumi, angkasa lah, bukan naik ke langit sampai ke nihakan, melainkan Rasulullah sajalah yang pergi musim Mi'raj. Jadi ini Al-Quran bercakap tentang bukti sains. Jadi apa-apa yang terdapat dalam Al-Quran bagi kita itu adalah suatu bukti yang menandakan kebenaran dan membuktikan sesuatu. Bagi orang kafir itu mungkin dia tak terima lah, kita perlu percaya kepada bukti yang lain kepada mereka. Okey. Jadi semua ini nak menceritakan tentang alam ini tidak jadi dengan sendiri, tetapi ada yang menciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpegang kepada prinsip nothing cannot create something. Nothing cannot create something. Benda yang tak ada, macam mana nak mencipta ada? Kalau bumi ini ada, bumi ini ada ni asal-asalnya mesti ada. Asal bumi ni asalnya mesti ada, barulah ada boleh mencipta sesuatu. Dia tak boleh mencipta daripada zero, kosong, no. Nothing, benda yang tak ada, cannot create something, tidak boleh mencipta sesuatu perkara. Ini kaedah yang kita pegang sebagai orang Islam, yang mengatakan bahawa semua dunia, alam, semua ni semuanya bertitik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tauhid. Itulah tauhid, semua berpaksi kepada satu. Alam ke bumi ke semua ni berpaksi kepada satu titik, iaitu tauhid. Sebab itu kita mengesahkan Allah Ta'ala, menumpukan semua kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak bererti kita menafikan, dia tidak bererti kita bererti dalam konteks amalan kita, meyakini kewujudan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, meyakini dia punya alam semula jadi ini, semua ni sebagai contoh, kita manusia daripada ayah pun semua keturunan daripada Adam akhirnya naik dengan Allah, jumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asal daripada Allah Ta'ala. Bumi ini pokok ataupun kayu ni, atas meja saya ni, meja daripada kayu daripada pokok daripada bumi daripada mana? Semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua ni mesti bermula daripada satu titik yang kita namakan sebagai Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kita meyakini dialah yang mencipta sesuatu. Jadi bila berdasarkan kepada kaedah ini, nothing cannot create something, maka semua perkara yang ada ini mestilah bermula daripada Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang mencipta. Kalau teori Darwin ini, kita tak menerima teori Darwin kerana dia mengatakan bahawa alam ni jadi dengan sendiri sesuai dengan keadaan semua. Yang penting mereka cuba membuktikan bahawa tiada Tuhan yang mencipta manusia ini. Okey. Dalam peta keyakinan manusia ini dibahagikan kepada 4, iaitu atheism. Atheism ni orang yang tak percaya kepada Tuhan. 4 persepsi manusia terhadap Tuhan. Yang pertama, atheism, tak percaya kepada Tuhan. Mereka ni tolak Tuhan lah. Mereka ni tolak Tuhan. Yang kedua ialah agnostik. Agnostik ni ialah orang yang ragu pada Tuhan. Ragu pada kewujudan Tuhan. Nak kata Tuhan ada pun tak berapa yakin. Mereka nak kata tak ada pun ada bukti-bukti sama kata ada. Jadi mereka ni istilahnya ragu pada kewujudan Tuhan, agnostik. Yang ketiga ialah theism.
Theist ni ialah orang yang mempercayai kewujudan Tuhan, theism. Dan yang keempat ialah apatheism, iaitu manusia yang tak peduli kewujudan Tuhan. Ada juga kan. Apa maksudnya orang yang tak peduli kewujudan Tuhan ni? Theism ni kita lah, kita orang Islam, orang Kristian apa, mempercayai kewujudan Tuhan. Dan ada satu lagi kumpulan yang tak peduli kewujudan Tuhan. Mereka mungkinlah katanya orang Islam, tapi tak kisah pun ada Tuhan ada ke tak ada ke, yang penting aku boleh makan, boleh minum, settle. Ini kita kata ada satu kumpulan manusia ni, dia tak gaduh nak semayang, nak puasa, dia tak gaduh apa-apa, sebab dia tak kisah Tuhan ada pun. Jangan dia kata kalau Tuhan ada, Tuhan tak tolong aku buat apa, Tuhan kalau ada pun Tuhan tak membantu aku jadi senang buat apa, contohnya kan. Begitu juga orang yang sibuk dengan hidupnya, dengan kenderaannya, dengan hobinya, dengan apa, langsung tak beli agama. Ni kita masuk dalam apatheism. Jadi ringkasnya ada 4 persepsi lah manusia terhadap Tuhan. Yang pertama atheism. Atheism ni menolak Tuhan, tak percaya kepada Tuhan, agnostik, ragu. Yang ketiga ialah theism, iaitu orang yang mempercayai Tuhan yang ada beragama lah, pendek kata. Dan yang keempat ialah apatheism. Apatheism ni ialah kumpulan yang tak peduli kepada kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala dan Tuhan. Jadi orang yang atheism ni, mereka menolak kewujudan Tuhan. Kenapa mereka menolak kewujudan Tuhan? Kerana bagi mereka ini kewujudan Allah Taala itu tidak mempunyai bukti yang kukuh. Tidak mempunyai sebarang ataupun bukti yang kukuh. Kenapa tak ada bukti yang kukuh? Kerana ialah memanglah kita kata Tuhan ada, tapi betulkah Tuhan itu Allah? Kan? Itu pula mereka kata. Tuhan. Jadi orang ni kata begini, ni kata begini. Jadi betul ke korang sebagai penganut agama ni, korang pun bergaduh sesama sendiri, dia kata. Jadi lack of evidence. Jadi untuk kita nak percaya ni kan, mestilah ni kat mereka punya hujah mereka. Kalau kita nak percaya sesuatu, mesti ada cukup bukti. Kalau tak cukup bukti, macam mana kita nak percaya sesuatu? Ini hujah yang mereka gunalah. Bagi kita, hujah kita orang Islam ialah Allah Ta'ala menjadikan kepada kita akal fikiran, satu. Dan yang kedua, Allah Ta'ala berikan kepada kita kitab panduan. Secara manusia fitrah meyakini kewujudan Tuhan. Siapakah itu Tuhan? Allah Ta'ala sebut Tuhan itu adalah Allah Subhanahu allazi khalaqas samawati wal ardh. Allah Ta'ala yang menjadikan langit dan bumi. Dengan kata lain, pandangan atheism ni ringkasnya kita tidak menerimalah pegangan mereka, sebab kita kata kewujudan Tuhan ini cukup bukti dan bersepah-sepah bukti, dan perkara tersebut kita juga ambil daripada Al-Quran dan juga menerusi logik akal manusia. Jadi orang yang atheism ini juga, mereka ni perangai mereka nak membuktikan perkara tersebut secara berdepan. Ini mereka punya perangai mereka punya hujah mereka. Sebab mereka berpandangan science explains everything. Sains ni boleh menjelaskan semua perkara. Mereka berkiblatkan kepada sains. Sains ni kita terima, tak masalah sains. Tapi dalam masa yang sama, kita menerima wahyu sebagai suatu sumber pengetahuan yang penting kepada manusia, kerana wahyu itu daripada Allah Ta'ala ni mukjizat. Sebab itu kenapa Al-Quran ini merupakan satu mukjizat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita manusia. Jadi kan, kita gabung di antara sains dengan wahyu. Mereka tak percaya wahyu sebab wahyu ni tidak dibukti. Mereka tak percaya kepada mukjizat-mukjizat, mereka tak percaya kan? Mereka tak tengok mukjizat itu. Ini atheism ni. Jadi kalau kita berdebat dengan mereka kan, mereka kata tunjukkan bukti, tunjukkan Tuhan. Kita memang tak mampu nak tunjukkan Tuhan. Kita kata kita boleh menunjukkan bukti kewujudan Tuhan. Nak tengok, tunggu mati dulu pun nak tengok. Itu pun orang beriman lah akan tengok. Yang tak beriman tak tengok juga kan? Jadi ini yang asas kepada
hujah orang atheism. Yang pertama tadi, lack of evidence ataupun insufficient evidence, bukti yang tak kuat. Yang kedua ialah mereka berpandangan sains boleh menjelaskan sesuatu, jadi tak perlu kepada agama, tak perlu kepada Tuhan, kerana sains merupakan suatu bidang yang mereka angkat sebagai Tuhan. Dulu sebagai contohlah, orang dulu dia percaya kepada sebagai contoh guruh, dia katakan. Guruh ni bila bunyi guruh, perpang bunyi guruh. Sebelum guruh itu ada dia punya kilat. Bila akunya kilat, datangnya guruh. Orang zaman orang yang bodoh-bodoh dulu, dia kata bila berlakunya guruh ini, dewa marah lah, Tuhan marah lah, apa semua marah bla kan, yang mungkin timbul kepercayaan yang seperti itu. Bila maju cerdik sikit, manusia dapat kaitkan sebenarnya guruh ni tak ada kaitan sangat dengan apa yang sebut marah-marah tadi kan. Sains kata kan, bunyi, bila satu bunyi merentasi satu ruang udara, maka dia akan mengeluarkan bunyi kan. Cahaya bila merentasi satu ruang udara, contoh mudahlah, kita ada ambil penyapu lidi. Penyapu lidi kan kita buat begini, bunyi kan bunyi. Kenapa bunyi? Datang daripada bunyi tadi. Bunyi tadi ialah satu objek, satu benda yang merentasi satu ruang udara yang laju, maka dia akan menghasilkan bunyi. Jadi itulah yang berlakunya guruh. Tak ada kaitan dengan jin marah, dengan apa benda marah kan, tak ada kaitan. Jadi orang, bagi mereka, bila mereka percaya kepada sains, itulah dia punya penjelasannya. Tak ada kaitan dengan Tuhan marah. Tapi kita tengok dalam Al-Quran ada juga Allah Ta'ala sebut sayhatan wahidah, satu bunyi suara yang kuat, petir kan, yang telah pun memusnahkan manusia yang terdahulu. Dengan kata lain, memanglah disebut sains ini, itu adalah berlakunya disebabkan oleh cahaya yang kuat, tetapi tidak menafikan bahawa ada keadaan-keadaan yang tertentu bila berlakunya bunyi guruh dan sebagainya boleh dikaitkan dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ke, amaran Allah Taala ke, supaya manusia ni beringat sebagaimana yang telah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Okey. Orang yang agnostik pula, mereka ni kewujudan Tuhan tidak dapat diketahui dan tak boleh dibuktikan. Agnostik ni bermaksud without knowledge. Atheist dia percaya Tuhan tak ada. Agnostik, kewujudan Tuhan itu tidak dibuktikan, tak dapat nak dibuktikan ataupun tidak dibuktikan. Jadi nak kata tak ada bukti pun tak ada, nak kata ada bukti pun tak ada. Jadi mereka ni jadi bingung lah. Mudah faham, agnostik ni bingung. Nak kata percaya Tuhan, nak kata Tuhan ada, nak kata Tuhan ada, tak ada cukup bukti kan. Ini agnostik, dia ni entahlah kan. Kalau disebut agnostik tadi, atheist, dia tak percaya Tuhan langsung. Agnostik ni dia ni akidah dia, keyakinan dia berbolak-balik. Jadi ringkasnya lah, theist ialah orang yang believe Tuhan ni ada. Atheist mempercayai Tuhan tu tak ada. Agnostik kan, mereka ni whole, mereka tak pergi ke mana-mana sebab masing-masing tidak cukup bukti. Jadi ini ringkasnya orang agnostik. Ni orang theist ni, theism ini ialah orang yang mempercayai agama lah, baik Islam ke Kristian ke apa ke, mereka mempunyai kewujudan Tuhan. Jadi kalau kita tengok dalam perbahasan di kalangan orang agnostik, orang atheism ini, dia menentang Islam pun dia menentang, Kristian pun menentang, dan juga agama-agama yang mempercayai Tuhan, semua dia menentang. Dan saya tak dapat nak menolakkan bahawa orang yang atheist ini kan, sebahagiannya ialah daripada orang Yahudi yang cuba nak lawan Tuhan. Ada juga yang kita kata begitu. Yang keempat ialah atheism ini, kewujudan Tuhan ini
ataupun tak wujudnya Tuhan itu tak memberi apa-apa erti dalam hidupnya. Sebab susah senang dia bukan sebab Tuhan, sebab dia rasa dia kerja. Dia juga manusia yang seperti inilah. Dia kata kan, aku ni kerja kan, kalau aku tak kerja tak adalah aku makan. Jadi kan, kerja tak kerja ni kan, Tuhan tak ada nak tolong aku pun, susah senang aku yang buat sendiri. Ada juga manusia yang fikir begitu, langsung dia tak kisah hidupnya tentang Tuhan. Ini dipanggil apa? Dipanggil dengan apatis. Apatis ni tak percaya kepada Tuhan. Jadi ini apa nama ni, perkara ni. Saya tertarik bila saya pergi satu keluar negara lah, di tempat, di satu conference tu adalah ramai orang Islam pun ada, orang bukan Islam pun ada kan. Orang ni yang istilahnya Muslim practice, non-Muslim Muslim not practice. Ada juga I Muslim not practice. Saya pun heran macam mana kau ni kan. Saya Islam tapi tak praktis Islam. Kan, sebab saya nampak dia couple apa semua kan, cium-cium apa semua. So dia kata I Muslim, I am not practice. Ada juga orang-orang itu kan. Maknanya ada di kalangan manusia ni mengaku Islam tapi tak praktis. Jadi mereka ni mungkin apatism lah kot kan, tak memperdulikan kewujudan Tuhan. Jadi nak kata Tuhan ada pun tak timbul masalah, Tuhan tak ada pun tak masalah. Ini apatism lah. Jadi kalau kita tengok perbezaan ini ialah orang atheist ini, mereka ni terlalu rasional dan saintifik dan agak agresif. Ramai juga orang yang tak percaya Tuhan, tapi di kalangan mereka yang agresif ni kan, apatis, dipanggil dengan atheist ni, agresif. Dia kata dia akan cuba lawan, dia akan cuba buktikan. Kadang-kadang berlakunya atheist ini disebabkan oleh berlakunya satu masalah dalam diri. Berlakunya masalah dalam apa? Masalah dalam diri dia. Bila dia hidupnya susah, bila dia hidupnya susah, katakan dia ni dia pernah kematian mak ayah ke, ataupun dia pernah dirogol ke kalau orang perempuan, ataupun dia ni tidak bernasib baik dalam hidupnya, ataupun apa-apalah yang dilihat sesuatu yang negatif berlaku dalam hidupnya, maka akan timbul perasaan mempertikaikan Tuhan. Jadi ini racun yang cukup berbahaya, yang perlu disedari apabila kita ditimpa musibah, sakit, demam, susah dan sebagainya kan. Kalau kita tak kembali kepada Tuhan, akan timbul, kenapalah aku dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang bernasib malang? Kenapa aku? Kenapa tak dia? Kenapa aku yang kena? Kenapa aku berkahwin tak dapat anak? Berkahwin bermacam-macam usaha tak dapat anak. Ada orang tu beranak tiap-tiap tahun, 10 tahun beranak 10 orang kan. Ada dia kahwin 10 tahun tak dapat langsung, tak ada anak. Masalahnya kenapalah aku kahwin tak dapat anak? Kenapa orang kahwin dapat anak? Jadi ini timbul perasaan dalam hati kan, tak puas hati kepada Tuhan. Bila tak puas hati kepada Tuhan, maka akan timbullah isu akan timbullah apa yang kita panggil menafikan keadilan Allah Ta'ala. Dalam perbincangan ulama dulu ataupun orang-orang dulu selepas zaman Khulafaur Rasyidin, timbulnya kumpulan Mu'tazilah. Mereka ni membincangkan keadilan Allah Ta'ala. Adilkah Allah Ta'ala begini? Memikirkan secara logik. Dan perkara ini berlaku kepada golongan-golongan etis. Golongan etis ni. Jadi golongan Mu'tazilah ni dulu dia mempertahankan kesucian Islam, mempertahankan Allah Ta'ala dengan cara yang logik lah, dan mereka membangkitkan keadilan Allah Ta'ala. Zaman-zaman dulu bincang tentang keberkenaan. Orang yang sekarang ni bincang perkara itu tertumpu kepada golongan etis. Dia akan banyak bincang tentang perkara berkenaan. Jadi mereka ini, kebanyakan mereka, saya nak kata statistik tu tak adalah kot, tapi bila kita baca sejarah hidup yang menafikan kewujudan Tuhan, dan bila dulu mereka agresif untuk menolak Tuhan ini, disebabkan oleh berlakunya sesuatu masalah psikologi, tekanan hidup, apa perkara yang negatif berlaku dalam hidupnya, refleks daripada itu dia marah, dia tak puas hati, dia benci Tuhan, dia
menafikan manakah keadilan Allah Ta'ala, tak adil Allah Ta'ala begini. Itu yang dibangkitkan dalam pemikiran mereka secara agresif. Bagi orang yang tak ada apa-apa ni, yang hidup happy go lucky, yang tak ada masalah dalam hidup, mereka mungkin pergi kepada atheism, dan mereka ni ada yang beragama tapi no practice, dan tidaklah mereka agresif sangat dalam bincang bab-bab agama. Yang agresif bab bincang agama ni tadilah ada kumpulan yang kurang bernasib baik tadi, dan mungkin ada juga satu kumpulan yang memang suka nak bincang perkara ini dan tak dapat menerima tentang ketuhanan dan mengagungkan daripada sudut sains. Itu mungkin adalah. Okey, jadi ini 4 perkara lah yang dapat kita bincangkan. 4 kumpulan manusia yang bermasalah dengan Tuhan, yang pada kita lihat ni semua ataupun 3 perkara ini ialah atheist, agnostik dan atheism ini, mereka ni persamaan mereka menolak Tuhan dan menolak sebarang hukum agama ataupun apa-apa undang-undang, peraturan yang berasaskan kepada agama. No religion at all. Dan agama kalau ada pun nak jadi perkara personal, jangan nak gatal-gatal nak ajak orang lain. Ini kita lihat perbincangan lah dalam grup-grup Facebook atheist ini, mereka agresif, menolak sebarang undang-undang atas nama agama. Termasuklah kumpulan yang kita sebut sebagai secularism. Secularism. Bila secularism ini, mereka juga menolak apa-apa perkara yang berlaku atas nama agama. Apa-apa yang berlaku atas nama agama ni mereka akan tolak. Ini kenapa? Kerana mereka sangat allergic dengan namanya agama. Terutamanya atheist lagi lah. Agnostik ni skeptical ragu. Atheism ni kan, sebahagian mereka yang kita sebut sebagai sekular, mereka ni ragulah nak kita percaya, tak percaya pun macam percaya. Ini masalahnya. Tetapi kita mendapat perhatikan kesamaan di antara mereka yang tak percaya kepada Tuhan ini ataupun ragu kepada Tuhan ini. Mereka tak mahu untuk nak diikat dengan agama. Mereka mahu sendiri-sendiri. Ini masalah kepada mereka lah. Okey, sikit lagi. Persoalan yang dibangkitkan oleh ateis ini ialah mereka mempersoalkan kewujudan Tuhan kerana apa? Kerana banyak perkara yang berlaku di atas muka bumi ini secara tidak konsisten. Orang etis ini orang yang kuat berpegang kepada sains. Sifat sains ialah konsisten. Sifat sains adalah konsisten. Apa sains yang konsisten? Kalau kita ada satu benda, kan, sebagai contohlah saya ambillah telefon ni kan. Telefon ni kalau saya lepas jatuh, kan, tiap-tiap kali lepas mesti kalau daripada tempat tinggi mesti jatuh ke bawah. Dia tak akan pergi melayang ke atas tak, kan. Dia akan jatuh ke bawah. Kenapa? Ada tarikan graviti. Apa disebabkan bagaimana boleh berlaku ni? Kerana ada tarikan tadi, dan perkara ini bukan sekadar pada telefon saja, pada mana-mana perkara berlaku secara konsisten. Melainkan kalau benda tu ringan. Kalau ringan dia akan perlahan. Kalau berat dia akan lagi laju. Pada semua perkara, pada setiap tempat dan masa. Siang ke malam ke, dia akan mendapat result yang sama. Sains, menurut perhatian sains, dia akan berlaku secara konsisten. Tetapi dalam perkara kehidupan kemanusiaan ini, dia tidak konsisten. Ni masalah ni. Ada orang kahwin tak dapat anak, ada orang kahwin dapat anak. Ada orang yang belajar pandai, ada orang yang belajar tak pandai. Ada orang yang bernasib baik dan ada orang tak bernasib baik. Ini orang etis ni pening. Jadi dia kata, kalau Tuhan tu adil, Tuhan ciptalah semua ni bagi jadi okey belaka secara konsisten. Jadi mana maunya, sebab kita manusia ini, kan, macam-macam passion, macam-macam perangai yang ada pada manusia. Cuba tuan-tuan buat satu personality test. Ada yang type ada yang jenis R, ada yang jenis S, ada yang macam-macam, ada 4 jenis. Ada orang yang begini, orang yang begini, ini begini. Manusia
Walaupun kita kata satu adik-beradik pun, kita ada 5 orang adik-beradik, 3 orang adik-beradik, semua tak sama. Kan? Kalau ada sama tu nasib baik, alhamdulillah lah. Kan? Ini begini, ini begini, ini begini, ini begini. Kerana kemanusiaan. Orang etis ni dia mementingkan konsisten. Sebab dia pemikiran dia sains. Kenapa ada perkara baik dan buruk? Dia nak semua perkara baik berlaku. Dia tak mahu perkara buruk. Sedangkan Allah Ta'ala jadikan dunia ini sebagai tempat ujian. Bila ujian adalah baik dan adalah buruk, barulah nama ujian. Kalau baik berlaku, bagus berlaku, taklah namanya ujian. Kenapa juga dijadikan masuk syurga dan neraka? Sebab yang dipilih untuk masuk syurga itu di kalangan orang yang tertentu, dan sebahagian manusia yang tertentu dipilih masuk neraka pula. Sepatutnya Tuhan jadikan semua syurga belaka lah. Kan, tak payahlah ada syurga neraka, kan susah, dia kata. Kan? Kenapa kita ditentukan buruk dan kenapa orang lain ditentukan baik? Sebaliknya, kenapa kita ditentukan baik, kenapa orang lain ditentukan buruk? Yang ini semua tak konsisten. Kenapa saya dilahirkan sebagai hitam, kenapa orang sebagai putih, kenapa saya lahir sebagai orang Hindu, kenapa orang lahir sebagai orang Islam, kenapa? Jadi ini pemikiran mereka kacau tentang perkara ini. Dia mempersoalkan kewujudan Tuhan. Lalas mereka kata Tuhan tak ada, alamnya jadi dengan sendiri. Secara tak langsung mereka dapat membuktikan, cuba membuktikan tiadanya Tuhan berdasarkan kepada hujah-hujah lapuk yang mereka fikirkan ini. Dan akhirnya mereka inginkan, yang pertama nak tengok Tuhan berdepan, dan juga nak memastikan bahawa semua perkara yang berlaku dalam alam ini mestilah berlandaskan kepada dapat dilihat dan dapat dibuktikan oleh manusia. Saya kira itu yang saya nak kongsikan pada malam ni dalam tajuk agnostik dan atheism ini. InsyaAllah ada lagi beberapa perkara lagi lah yang saya nak kongsikan dalam perkara yang berkaitan dengan agnostik dan ateis ni. Tapi kita tak bagi semualah pada malam ni. Kita taruh sikit pada minggu depan sambungan ini, kerana topik ini panjang kan, dan kita bagi satu introduction dulu supaya ada kefahaman tentang apa yang dimaksudkan dengan atheism dan agnostik, dan dia merupakan satu kumpulan kecil manusia yang ada pada hari ini, dan perkara ini berlaku juga zaman Rasulullah. Mereka yang tak percaya kepada Tuhan dan mereka menyembah berhala dan patung. Bagi manusia sekarang ni kan, yang ramai-ramai manusia ni dia atheism. Dia tak nak agama dan dia tak kisah pasal agama. Ini yang paling ramai sekali. Kalau kita berjaya membuktikan Tuhan, inilah kewujudan Tuhan, inilah Tuhan, kan, tunjukkan Tuhan. Kalau kita boleh buat begitu pun, dia kata so what, dia kata, kan, kalau Tuhan ada aku susah buat apa, dia kata. Kalau Tuhan ada aku merempat buat apa, kalau Tuhan ada aku sakit ni buat apa, Tuhan mesti tolonglah. Jadi ini perbincangan tentang Tuhan. Kadang-kadang kita banyak membincangkan tentang aspek kewujudan Tuhan, membuktikan kewujudan Tuhan, tetapi rupanya penyakit yang ramai dalam kalangan manusia pada masa kini, sebagaimana yang kita bincangkan dalam kuliah yang lalu, mereka berfahaman tadi dalam dunia moden mencari keselesaan dalam kehidupan, dan mereka tidak fikir tentang Tuhan, agama. Mereka ni tak adalah fikir sangat, sebab apa yang mereka tumpukan sekarang ialah hidup yang mudah, selesa, aman, damai, tanpa kisah mana-mana agama apa, yang penting happy go lucky. Ini masalah orang zaman dan masyarakat pada masa kini.